Selamat petang, salam sejahtera. Ini keputusan terkini berkaitan dengan lompat parti ataupun keluar parti bersatu oleh Adun Bersatu di Sabah juga 4 ahli parlimen GRS. Ini keputusan yang mungkin Anda tunggu-tunggu kerana selama ini ramai yang bertanya kepada saya, apa keputusannya? Adakah mereka perlu mengosongkan kerusi tersebut dan diadakan pilihan raya semula susulan perbuatan mereka keluar daripada parti bersatu? Ramai yang menjangkakan mereka mungkin akan kehilangan kerusi tersebut dan ramai juga yang menjangkakan akan ada pilihan raya semula. Seperti yang telah dipersoalkan oleh Daryl Laking, pemimpin daripada Warisan, beliau juga mempersoalkan sama ada Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah sudah kehilangan keabsahan, kehilangan majoriti di Dewan Undangan Negeri Sabah. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe. Butang subscribe itu percuma dan Anda tidak perlu bayar apa-apa untuk membantu mengembangkan dan juga mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, ini keputusan daripada Peguam. Peguam pengamal undang-undang ini mengatakan bahawa Haji J tidak akan terjejas dan 4 ahli parlimen GRS tidak akan hilang kerusi parlimen. 4 ahli parlimen gabungan GRS atau Gabungan Rakyat Sabah tidak akan kehilangan kerusi masing-masing susulan keputusan keluar daripada parti bersatu menurut pendapat seorang peguam awam dan perlembagaan Tengku Datuk Fuad Tengku Ahmad. Peguam yang berpengkalan di Sabah itu berkata ini kerana pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, ahli parlimen berkenan bertanding sebagai calon GRS dan bukan sebagai calon bersatu atau Perikatan Nasional. Daripada kalangan mereka di Sabah, hanya ada satu orang yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional, iaitu Ronald Kiandi, yang menjadi kontroversi besar di Beluran apabila beliau melanggar rakan kerjasama sendiri daripada Barisan Nasional. Oleh itu, tidak berlaku pelanggaran perkara 49A Perlembagaan Persekutuan memandangkan 4 ahli parlimen itu dipilih di bawah GRS, katanya dalam satu kenyataan hari ini. 4 ahli parlimen berkenan ialah Datuk Mat Bali Musa Sipitang, Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Papar, Datuk Jonathan Yassin Ranau dan Timbalan Menteri Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi. Semalam, pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor mengumumkan bahawa semua pemimpin bersatu negeri itu sebulat suara keluar dan meninggalkan parti berkenaan tetapi tetap bersama di bawah panji-panji GRS. Perkara 49 dalam kurungan dalam 49A menyatakan bahawa ahli parti politik yang telah dipilih ke parlimen akan berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat dan kerusi ahli itu akan menjadi kosong serta-merta jika ahli tersebut meletakkan jawatan ahli partinya atau berhenti menjadi ahli. Sementara itu, Tengku Fuad berkata, keputusan 15 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah meninggalkan bersatu dan menjadi ahli GRS tidak akan menjejaskan kedudukan Haji J sebagai Ketua Menteri dan Kerajaan Sabah sekarang di bawah GRS dan Barisan Nasional BN. Beliau berkata ini kerana gabungan GRS BN kekal kukuh dengan 46 adun. Selain komitmen 7 adun Pakatan Harapan PH menyokong Haji J sebagai Menteri Besar dan 3 adun Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM dan seorang calon bebas turut menyokong kerajaan gabungan GRS BN. Haji J jelas mendapat sokongan daripada 57 adun, masih memiliki majoriti daripada 79 adun termasuk 6 adun dilantik
dan dengan itu terus mendapat keyakinan DUN mengikut perkara 6 dalam kurungan 3 Perlembagaan Sabah, katanya. JRS sebelum ini terdiri daripada Parti Bersatu, Parti Bersatu Sabah, Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Parti Maju Sabah SAPP, dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO bergabung dengan BN untuk mentadbir kerajaan negeri itu. Saudara-saudara, itulah dia keputusan terkini yang diberitahu oleh peguam ini menurut beliau. Semoga kekalutan politik ini dapat diterjemahkan selesai dengan segera. Ikuti terus ulasan seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera. Ini keputusan terkini, update terkini daripada isu lompat keluar daripada Parti Bersatu di Sabah oleh beberapa orang ahli Parlimen Sabah dan juga Ketua Menteri Sabah. Sebelum kita teruskan isu ini, kamu tinggalkan dulu komen kamu tentang isu ini dan mohon tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada calon pula channel saya ini. Baik, hari ini Wan Junaidi, bekas Menteri Undang-Undang sebelum ini mengatakan 4 ahli Parlimen bersatu di Sabah, iaitu Parti Pribumi Bersatu Sabah, hilang kerusi jika keluar parti secara rasmi. Wow. Baru tadi saya bacakan peguam yang berpengkalan di Sabah kata tidak akan terjejas. Tapi yang ini pula, Wan Junaidi pula kata 4 ahli Bersatu Sabah hilang kerusi jika keluar parti secara rasmi. Mana satu yang betul, kita pun tak tahu. Tapi kita baca dan kita dengar dulu apa alasan Wan Junaidi ini. 4 ahli Parlimen Sabah yang meninggalkan Bersatu tidak mempunyai pilihan selain mengosongkan kerusi, sebaik sahaja keluar daripada parti itu secara rasmi, kata bekas Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Wan Junaidi yang merupakan menteri yang menyelia kelulusan undang-undang anti lompat parti pada awal tahun ini itu berkata, ini demikian meskipun mereka kekal menyokong GRS. Keempat-empat mereka telah memenangi kerusi mereka di bawah tiket GRS yang seterusnya merupakan parti politik berdaftar secara rasmi yang berfungsi sebagai platform gabungan untuk Bersatu Sabah. Dan 4 parti berasaskan Sabah bertanding pada PRU 15 yang lalu. Pada 10 Disember yang lepas, pengerusi GRS Haji Jinor mengumumkan Bersatu Sabah keluar dari Bersatu. Seorang lagi ahli Parlimen Bersatu Sabah, ahli Parlimen Beluran, iaitu Ronald Kendi, yang bertanding atas tiket atau logo Perikatan Nasional kekal bersama Bersatu. Bagi Wan Junaidi, undang-undang anti lompat parti mengambil kira faktor parti dan bukannya keahlian dalam gabungan. Undang-undang itu bercakap tentang orang yang keluar daripada satu parti untuk menjadi bebas atau menjadi ahli parti lain. Jadi, tidak ada bezanya sama ada dia tergolong dalam gabungan kerajaan dan kekal dalam gabungan itu, katanya seperti dilapor Melemel. Wan Junaidi menegaskan bahawa selagi 4 ahli Parlimen Bersatu Sabah yang lain kekal dalam Bersatu, mereka tidak perlu mengosongkan kerusi walaupun tidak akur kepada pendirian parti. Menurut FMT, Wan Junaidi juga menolak tanggapan bahawa undang-undang itu akan melihat Bersatu Sabah sebagai entiti yang berasingan daripada Bersatu. Saya menggubal undang-undang untuk melarang perkara seperti itu berlaku dan mewujudkan kestabilan politik dalam negara, katanya. 4 ahli parlimen terbabit ialah Armizan Ali Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, Jonathan Yasin Ranau dan Mat Bali Musa Sipitang. Malaysia kini telah cuba mendapatkan komen daripada Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin untuk memastikan status keempat-empat mereka. Sementara itu, pengganti Wan Junaidi Azalina Said Othman memberitahu pemberita hari ini bahawa perkara itu di luar bidang kuasanya kerana ia kini berada di tangan Peguam Negara dan Speaker Dewan Rakyat.
Saya sedang menunggu untuk melihat pendapat undang-undang pejabat peguam negara. Kedua, saya fikir Speaker Dewan Rakyat mempunyai kata putus mengenai perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Artikel itu menetapkan beberapa ketetapan. Ini di luar skop saya untuk mengulas, kata Azalina. Saya berharap untuk mendengar pendapat undang-undang peguam negara, katanya lagi. Azalina bercakap kepada pemberita di luar forum Hari Hak Asasi Manusia PBB di Kuala Lumpur hari ini. Jadi sekarang ini saudara-saudara, terdapat dua versi. Pertama kata, mereka perlu meninggalkan atau mengosongkan kerusi parlimen. Yang kedua versinya, mereka tidak perlu dan tidak akan terjejas. Tolong bantu saya pada pendapat Anda, manakah satu yang sesuai atau mana satu yang Anda rasa akan tepat. Ikuti terus ulasan selepas ini yang berkaitan pula mereka tidak terjejas. Kita jumpa lagi, bye-bye.